18. Wah, kelas komunikasi Cik Azman. Mampus aku macam ni, tak pergi kelas dia. Obat ada ingat. Dia ingat dengan kau ni, betiak dengan kau aku nanti. Aduh, macam mana boleh bangun lambat ni? Ish. Aduh, salah ni. Tak apalah. Nak buat macam mana, dah tak boleh pergi kelas. Kalau pergi lambat pun tak guna. Mesti kelas dah habis ni. Tak apalah. Bangun pergi mandi je lah. Dah ni pesawat cerah sangat ni. Uish, cerahnya. Ni nak dekat ke sebelah ni dia ni. Manalah aku boleh tak bangun pagi ni. Dah lah subuh tak pergi. Kelas Cik Alman pun tak pergi. Apa nak jadi dah hari kedua ni? Tak apalah, bangun pergi mandi je lah macam ni. Mana kita dah Syafiq. Buat apa tu? Buku kau baca buku Fi. Baik saya santai. Awal lagi. Main game. Jom ML push rank. Aku naik glory ni. Yelah, jom. Depan lah Fi. Zim gambar aku Zim. Gambar. Sakit. Bodoh lemah. Bodoh Fi. Main oi. Kiri ku. Aduh. Sakit. tu. Ruby dah mati Ruby. Kau working. Aduh, banyak kerja ni. Kerja GPMK lagi, asas tata bahasa lagi, tutorial slide lagi. Aduh, due date pun dah dekat ni. Selang sehari hantar tata bahasa, selang sehari hantar tulis akademik. Aduh, banyak je masalah ni. Sabutlah. Dengan nak exam lagi, quiz lagi. Sabutlah. Aku sabut dah. Banyak sangat ajar. Apa ajar banyak ni? Dah tahu kata nak exam, quiz, bagi tutorial, ajar, tugasan, apa lagi. Sabut. Betul hidup aku ni. Apalah macam ni? Banyak kerja. Sabut hidup ni. Banyak kerja. Ambil angin je lah. Minta tengok langit. Tu bukan Hakim tu. Dia nak pergi mana tu? Macam narik je. Hakim pergi mana lah? Malam macam ni. Uish, barang baik sial. Padu ni. Buat sikit. Bapak bawa isya. Masuk. Mana Hakim pergi pula malam-malam ni? Dah pukul 10 malam lebih ni. Hakim. Tu bukan Hakim ah. Hakim. Hang buat apa ni Hakim? Malam-malam ni. Aku apa? Tu apa ni? Tu benda apa yang pegang tu? Mana? Tu. Ada apa-apa. Hakim, share lah sikit benda kau tu. Nampak menarik je. Barang ni bahaya. Tapi barang ni boleh nak kesel tau. Ya ke? Barang ni solid balai. Bukan standard kapal. Share lah sikit. Betul ni kau nak? Apa ni barang baik tak share? Sis. Kita kan buddies. Sis ni kau nak? Serius lah aku nak. Kau kan best friend aku Syafiq. Sini duduk. Tak ada hal lah.
untuk bro. Ambil sikit. Barang ni banyak bawa share. Macam mana ni Terbang Hakim? sebulan. Nak try? Lepas tu Kau hirup. Kasih masuk sampai otak. Banyak padu mah. Hakim, best lah barang ni Hakim. Oi, kau kat ni dah Syafiq. Tak nampak pun kau kat bulan. Marih Hakim pun. Ada oi share. Hakim, lama tak jumpa. Syafiq, apa khabar? Baik bro. Barang semalam tu baik lah. Aku lepas try tu memang lena. Baik kan? Terbang ke bulan. Terbang ke bulan. Hilang masalah tu. Seru satu kali. Baik. Nak repeat tak? Boleh. Apa lagi? Ada lagi lah barang tu. Banyak, jangan risau lah. Main sikit. Jom buat biasa. Jom. Okay. Jom. Tak boleh jadi ni. Duit tak ada nak beli barang. Azim ada duit kot. Azim ada duit kot rasanya. Mana lampu. Banyak betul duit Azim ni. Gaya aku macam ni. Boleh beli banyak barang. 50, 20. Ada lagi duit rasanya ni. Satu. Masuk. Weh, muak ke apa? Meja aku. Mana aku tak nak ambil apa-apa. Dah lagi mana nak meja aku ni? Mana aku nak tahu. Tak tengok sini tu. Dah, mana pita aku tanganmu? Ni duit aku lah. Mana? Ni duit aku. Mana pita aku tanganmu? Ni duit aku lah. Bising lah hang Azim. Aku nak pinjam duit sikit pun. Mana sikit duit? Kata rumit. Rumit pun rumit agak-agak lah. Weh Syafiq, kau okey tak? Macam tak okey je aku tengok. Syafiq, kau okey tak? Aku okey lah. Tak payah kacau. Aku stres ni. Tak, kau okey lah, macam tak okey. Aku okey lah. Tak payah kacau. Weh, dah pinjam. Hari ni nak pergi ronda set kawasan. Tengok kok ada apa-apa masalah ke, budak buat masalah ke. Jom. Sedapnya barang ni. Woi, kau tengok apa tau? Woi, Syafiq. Bangun Syafiq. Woi, mati lah. Woi, bangun. Syafiq. Sabar jap. Syok nampak layan video kami? Sabar jap. Saya nak ulaskan tentang faktor-faktor berlakunya penagihan dadah di Malaysia. Faktor berlakunya penagihan dadah di Malaysia adalah tekanan daripada masalah yang dihadapi seperti masalah peribadi, keluarga dan kerja. Oleh hal yang demikian, apabila tekanan emosi berlaku secara keterlaluan, apabila tekanan seseorang itu akan mengalami kemurungan sehingga tidak mampu berdepan dengan tekanan tersebut. Akhirnya, sebagai jalan penyelesaian, mereka mengambil jalan mudah dengan menjadikan sebagai dadah sebagai teman serta yang membolehkan mereka melupakan tekanan yang dihadapi. Contohnya, kesibukan ibu bapa. Yang terlibat dengan kerja menyebabkan jauh daripada anak-anak, menyebabkan anak-anak terasa asing daripada ibu bapa.
Oleh hal yang demikian, anak-anak akan melibatkan diri dalam penyalahgunaan dadah untuk mendapat perhatian daripada ibu bapa. Seterusnya, di samping itu, faktor berlakunya penyalahgunaan dadah adalah kurangnya pengetahuan tentang dadah. Sebenarnya, remaja-remaja di negara kita tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang kesan negatif penggunaan dadah. Tanpa mereka menyedari, sebenarnya dadah boleh menyebabkan pemikiran seseorang itu tidak waras dan gagal untuk membuat keputusan yang rasional dan juga mungkin akan membawa maut. Faktor berlakunya penyalahgunaan dadah adalah dipengaruhi oleh rakan sebaya. Hal ini kerana rakan merupakan orang yang terdekat kepada remaja selepas keluarga. Mereka menghabiskan masa bersama berbanding dengan ahli keluarga, mengikut yang mereka akan melakukan perkara yang dilakukan oleh sahabat mereka tanpa menyedari kesan buruk yang akan dialami oleh mereka, iaitu pengambilan dadah. Terdapat juga kes apabila seseorang itu tidak mengikut kata rakan sebaya, mereka akan disisihkan oleh rakan-rakan mereka yang lain. Akhir sekali, faktor kurangnya didikan agama merupakan faktor utama penyalahgunaan dadah. Mereka yang kurang didikan agama akan mudah terjerumus ke dalam kancah penyalahgunaan dadah. Hal ini demikian kerana dengan adanya pegangan agama yang kuat, seseorang itu akan sukar untuk lakukan sesuatu kesalahan. Faktor kurangnya didikan agama juga akan menyebabkan mereka mengabaikan pantang larang dalam kehidupan dengan melakukan perbuatan salah dalam kehidupan, iaitu menghisap dadah. Sekian saja daripada saya. Jadi, jom kita sambung tengok video kami. Jom. Hazim, cuba bagi kesan-kesan gejala sosial. Baiklah, kesan-kesan gejala sosial ni di negara kita banyak. Ada dalam bentuk individu, masyarakat dan negara. Jadi saya akan buatkan sedikit kesimpulan atau sedikit ringkasan dalam kesan gejala sosial ni. Kesan gejala sosial dapat merosakkan moral dan akhlak individu dan masyarakat. Gejala sosial seperti penyalahgunaan dadah, pergaulan bebas dan gangsterisme dapat menjejaskan nilai-nilai murni dan norma sosial dan menjadikan asas kepada kehidupan masyarakat. Individu yang terlibat dalam gejala sosial ini akan mengalami kemerosotan moral dan akhlak serta kehilangan rasa hormat dan tanggungjawab terhadap diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Gejala sosial ini juga dapat membawa kepada masalah kesihatan seperti penyakit berjangkit, ketagihan dan kematian. Selain itu, gejala sosial ini juga dapat menimbulkan masalah keselamatan dan kesejahteraan diri dan orang lain seperti keganasan, jenayah dan penderaan. Selain itu, dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Gejala sosial seperti pengangguran, kemiskinan dan jenayah dapat mengganggu ketenteraman, keharmonian dan jenayah dapat mengganggu juga kemajuan dalam negara. Individu yang menghadapi gejala sosial ini akan merasa tertekan dan tidak berpuas hati. Gejala sosial ini juga dapat menyebabkan konflik pergaduhan dan huru-hara antara individu atau kumpulan masyarakat yang berbeza etnik dan latar belakang. Gejala sosial ini juga dapat menjejaskan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara kerana mengurangkan produktiviti kualiti dan daya sumber manusia dan sumber alam. Yang terakhir, dapat menjejaskan imej dan reputasi negara. Gejala sosial seperti buang bayi, seks di luar nikah dan pornografi internet dapat mencemarkan nama baik dan martabat negara di mata dunia. Individu yang terlibat dalam gejala sosial ini akan menunjukkan sikap yang tidak bertanggungjawab, tidak bermoral dan tidak beradab. Gejala sosial ini juga dapat menimbulkan persepsi negatif dan prasangka terhadap negara lain kerana dianggap tidak menghormati hak asasi manusia dan tidak mengikuti undang-undang dan peraturan yang ditetapkan. Gejala sosial ini juga dapat menurunkan taraf kredibiliti negara kita sebagai sebuah negara yang maju, berdaulat dan berdaya saing. Jadi kesan gejala sosial itu saya dapat menyimpulkan dalam bentuk individu, masyarakat dan negara. Saya harap ini membantu. Sekian, terima kasih. Go.
Jadi, setelah menonton video pendek sebentar tadi, izaharlah bahawa dadah ini merupakan perosak bangsa dan boleh memberikan kesan-kesan negatif kepada diri kita. Maka, apakah langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk mengatasi isu dadah ini? Langkah yang pertama ialah pihak kerajaan boleh membuatkuasakan undang-undang terhadap individu-individu yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah ini. Kerana, walaupun mereka sudah dilarang, mereka acap kali masih melakukannya lagi. Sementara lain itu, pihak kerajaan juga perlulah menubuhkan pusat pemulihan dan rawatan supaya mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah ini dapat dibimbing dan didorong ke jalan yang sebenar semula. Langkah yang kedua pula ialah pihak sekolah mestilah menganjurkan program-program ceramah ataupun pameran berkaitan dadah supaya generasi muda dapat mengetahui dan menghindarinya. Persis kata pujangga, lentur buluh biarlah dari rupungnya. Langkah yang ketiga pula ialah pihak ibu bapa. Pihak ibu bapa juga perlulah memainkan peranan yang penting kerana ibu bapa merupakan insan yang terdekat yang berada dengan anak-anak mereka. Ibu bapa perlulah cakna akan anak mereka. Tamsilnya, ibu bapa perlulah mengetahui dengan siapa anak-anak mereka berkawan supaya anak-anak mereka tidak terpengaruh oleh rakan sebaya yang tidak baik. Langkah yang keempat ialah pihak masyarakat. Jika kita lihat pada hari ini, masyarakat kita lebih gemar untuk mengkritik dan mencaci maki individu-individu yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah ini. Perkara seperti ini sangatlah tidak baik kerana individu-individu yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah ini sangatlah memerlukan sokongan dan nasihat, bukannya kritikan dan juga caci maki. Langkah yang terakhir tidak bukan dan juga tidak lain ialah diri kita sendiri. Kita mestilah sentiasa berhati-hati dalam melakukan sebarang tindakan supaya diri kita tidak akan melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Contohnya mengambil dadah. Ingatlah bahawa ramai orang yang menyayangi diri anda semua. Jadi, berfikirlah dahulu sebelum melakukan sesuatu. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Kejap. Enjoy sangat tu tengok video. Baik, terlebih dulu saya nak cakap mengenai gejala sosial. Baik, isu gejala sosial yang sering kita dengar telah mendatangkan kebimbangan walaupun kita telah mengetahui punca kepada masalah ini. Dan kita juga telah nampak kesan-kesan yang kita hadapi sekarang seperti kes pembuangan bayi, mat rempit, pelacuran dan sebagainya. Tapi kita masih tidak dapat mengatasi masalah ini walaupun kerajaan telah mengadakan pelbagai kempen tapi masih tidak berjaya. Persoalannya, salah siapakah semua ini berlaku? Walaupun kita menunding jari di antara satu sama lain, sekalipun masalah ini tidak akan selesai kerana kalau tiada kerjasama antara semua pihak, bagaimana masalah sosial dan akan diatasi. Bak kata pepatah Melayu, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Ambillah iktibar daripada pepatah ini kerana pepatah bukan sekadar pada nama tapi harus direnungkan bersama. Justru itu, marilah sama-sama kita membantras masalah ini bersama tanpa menunding jari sesama sendiri. Tegasnya, masalah gejala sosial perlu ditangani daripada peringkat akar umbi agar tidak menjadi bara dalam masyarakat sehingga menjejaskan nama baik negara di persada masyarakat. Sekian, terima kasih.